Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Dan saya minta maaf, suara tak kuat hari ni, saya jerit dengan batuk. Jadi insyaAllah ni apa benda pun dengar, insyaAllah mikrofon ada, insyaAllah sampai Baik, kita Alhamdulillah pada kali terakhir kita berjumpa, kita dah ambil tajuk berkenaan dengan tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah daripada kibr, sombong. Dan kita dah bincangkan sombong tu apa. Dan kita dah terangkan beza sombong dengan besar diri. Dan juga kita bincangkan juga berkenaan dengan masalah apa, bagaimana orang yang suka kecantikan itu pada diri dia sendiri, sebenarnya dia bukanlah melihat sebagai sombong. As long as benda tadi tidak melihatkan dia rasa diri tinggi dia orang lain, dia seronok seorang-seorang, kan, dia sampai ujub lah. Maksud dia, kita kata menzahirkan nikmat Allah Ta'ala, tak boleh menafikan Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Kan nanti ada banyak nikmat dapat tapi kita tak syukuri, tak boleh. Kita kena sedar kebesaran Allah Ta'ala berikan, macam nikmat mata tak rabun, kan, tu nikmat yang kita perlu sedar. Jangan tak sedar. Benda kena sedar benda kenaan. Dan bukannya kita rasa bangga diri pula. Contoh gigi tak berlubang. Ada orang tu gigi tak berlubang, gigi tak berlubang, nak kata rajin gosok gigi tak juga. Tapi gigi dia tak berlubang, bukan itu kurniaan Allah Ta'ala bagi masing-masing manusia ni. Jadi bila dapat benda tu, kita syukur nikmat, merasakan kebesaran Allah Ta'ala di situ dan merasa syukur. Dan kita terangkan itu, sombong ni boleh hilang kalau seorang manusia tu kena sedar tentang qadar, sedar tentang qadar, bahawa Allah Ta'ala aturkan sebuah qadar bagi suatu perkara. Kebaikan dan keburukan tadi bukanlah atas kehendak kita, tapi dia yang bagi. Contoh macam pencukupan, tak ada kurang daripada diri kita, dapat sentiasa untung, itu aturan Allah Ta'ala. Tak ada masalah kat situ. InsyaAllah kita akan baca sikit lepas ni. Dan kita dah bincangkan berkenaan dengan sombong tu, yang Nabi terangkan, yang dimaksudkan dengan yang takkan masuk syurga orang berkenaan adalah yang orang-orang yang batarul haq, yang menentang kebenaran. Dan juga sombong yang ini dilihat sebagai apa? Sombong yang kita kata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sombong kepada Allah Ta'ala, Rasulnya, dan juga kebenaran yang diturunkan Allah Ta'ala. Maka itu adalah bentuk sombong yang tak boleh berlaku. Mana kufur, macam berlaku pada Iblis bila tak nak sujud pada Adam. Matlamat asal dah hanyalah masalah sombong. Nothing more than that. When anything happen, dia bukan tak boleh tunduk, bukan tak boleh repent. Dia boleh minta keampunan, tapi tak nak minta. Sebab apa? Sombong. So bahaya. Sombong ni adalah benda bahaya, dosa besar. Yang pertama dalam dibuat dalam syurga adalah sombong. Baik, jadi kita bincangkan tentang berkenaan. Dan juga kita ambil sikit lagi bahagian ujung dia, pasal hadis yang itu kita bincangkan. Dia kata wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, muka surat 33, betul? 33 wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, dia kata datang 32 bawah sekali, 32. Dalam satu riwayat, la yadkhulun nar, takkan masuk neraka ahadun, seseorang, fi qalbihi, dalam hati dia, mithqalu habbatin min khardal min iman, sebesar habbah, biji, min khardal, daripada sawi, min iman, daripada iman. Wal yadkhul jannah, dia takkan masuk syurga ahadun, dalam seorang yang fi qalbihi, dalam hati dia, mithqalu habbatin min khardal min kibr, sebesar zarah, sebesar biji sawi, daripada kesombongan, sebesar sawi daripada kesombongan. Dan hadis ini sebenarnya kita sebut mithqalu, sebesar atau seberat, sebesar atau seberat, dan timbangan. Dan saya terangkan khardal, saya sebut tu zarah. Saya sebut zarah pasal actually dalam hadis Nabi SAW berkenaan hadis syafaat yang kita akan belajar nanti, dia ada tahap-tahap dia. Ada tahap di mana biji tamak sebesar apa? Sebesar gandum, setengah biji gandum, sebesar biji sawi, lepas tu baru zarah. Mana dia zarah ni paling kecil. Kan sebesar zarah, pasal dan kalau khardal ni nampak, biji sawi tu kita nampak biji dia kecil, ringan, tak ada benda. Cuma kita kata dalam hadis ni menunjukkan bahawa wujudnya apa?
wujudnya martabat-martabat dalam keimanan. Mana manusia ni tak sama dalam keimanan dia. Ada orang yang iman dia mungkin sebesar gandum, ada setengah biji gandum, itu yang kecil lah. Ada yang sebesar sebesar biji sawi, ada yang macam debu yang kita nampak kalau matahari datang turun masuk rumah kita, kemudian kita ketuk bantal, kemudian nampak debu besar tu. Ya, ataupun pasal zarrah tu dia diterjemahkan dengan beberapa meaning, antaranya itu. Ada yang kata tanah yang kita, tangan kita jatuhkan, itulah zarrah. Ada yang kata semut merah yang kecil, panggil zarrah juga, misqala dzarratin. Yang faham yang amal misqala dzarratin ni. Zarrah tu apa dia? Meaning macam tu, habuk debu. Cuma kita zaman sekarang pakai zarrah tu atom. Ya, tapi zaman dahulu tak pakai atom, dia lebih pakai pada benda yang mata kita nampak, tapi nilai dia terlampau kecil, tak ada nilai, kecil sangat. Tapi di sisi Allah Ta'ala, iman sebesar itu sekalipun ada nilai dia. Okay? Kalau yang ni orang tu besar sikit lah, signifikan. Pasal besar biji sawi ni actually kita nampak. Biji sawi bukan tak nampak. Tapi macam apa kita kata, pernah tengok biji sawi kan? Pernah kan? Tak tahu, kejap lagi pergi dekat nursery, dekat area Sungai Buloh tu, tanya dengan dia, minta biji sawi. Okey, nanti dia tunjukkan biji sawi macam mana. Okay, atau pergi Giant ke, ataupun pergi jauhan lah, Jasko ke, kat area tanam pokok tu minta diorang nanti biji sawi, nanti dia tunjukkan. Okey, jadi kita kata benda berkenaan itu signifikannya nilai iman tadi. Dan dikatakan sini, maknanya maksud dia dalam hadis ni dia peribadi bahawa pembenaran hati manusia ni di atas martabat-martabat. Ada tahap-tahap dia, dan dia nak bertambah dan berkurang. Di atas ikut hadis yang kita akan bincangkan nanti. Dan dalam hadis ni, dia kata neraka ini disebut di sini, disebut nar, disebut dalam neraka tadi. Neraka dia adalah neraka yang disediakan untuk orang kafir, yang tidak akan keluar daripadanya. Kerana kelihatan hadis syafaat yang disebut dalam selepas ini, insya-Allah kita bincangkan bahawa banyak makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni akan dalam hati dia sebesar zarah. Ini yang sebesar, yang signifikan. Maksud dia nampak. Yang dalam hadis hadis berkenaan syafaat nanti, sebesar zarah nanti akan dikeluarkan daripada mereka ni. Orang-orang ni yang masuk neraka ni akan dikeluarkan. Iman dia besar zarah aja. Ada zarah-zarah aja. Tapi diberikan syafaat, dikeluarkan. Tapi yang ini sebesar biji sawi. Maksudnya signifikan. Orang ni masuk neraka yang disebut dalam hadis ni bukan neraka-neraka yang boleh keluar. Pasal neraka, ada neraka yang manusia akan keluar, ada neraka yang manusia tak akan keluar. Kerana neraka untuk ahli ahli tauhid. Orang-orang yang kadang-kadang di dunia ini tak menyekutukan Allah SWT, tetapi dia buat dosa yang banyak. Allah Ta'ala akan berikan dia hukuman berdasarkan dosa dia. Dia akan keluar daripada neraka berkenaan, tapi selepas hangus, rentung, habis dosa dia dibalas, baru dia keluar. Itu dia neraka yang kita kata paling dekat untuk terkeluar. Tapi kalau neraka orang-orang yang dalam dasar, itu adalah neraka yang kita takkan keluar langsung. Jadi orang ni, jadi kerana, dan kita lihat ni, neraka ni bertingkat-tingkat. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 145. Surah An-Nisa 145, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqin, sebenarnya orang-orang munafik, fid darkil asfali, pada lapisan paling bawah, minan nar, pada tahap paling bawah daripada neraka. Di mana orang, bukannya dia ada tahap-tahap, di mana orang munafik akan keluar. Dan azab neraka pun ada martabat juga. Kalau orang tu duduk dalam neraka tu, dia satu tahap sekali, bawah sekalipun, still ada tahap-tahap. Kerana kita lihat dalam surah Ghafir ayat 46, Allah Ta'ala nyatakan, wa adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dan masukkanlah ahli keluarga Firaun dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 46. Adkhilu wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Allah Ta'ala kata pada akhirat nanti, masukkanlah keluarga Firaun ni atau pengikut Firaun ke dalam sekeras-keras azab. Maksud dia ada azab semua kena azab, tapi ada azab yang paling keras. So dia beza, setiap manusia ni ada martabat dia, okey, kedudukan dia. Dan bahawa neraka yang dia itu neraka yang orang-orang yang kekal. Adapun neraka orang yang diazab di kalangan orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, dia lebih ringan, dan dia lebih mudah dekat untuk dikeluarkan. Barang siapa yang dimasukkan neraka di kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, dia takkan masuk neraka orang kafir, takkan bawa masuk ke dalam kedasar. Okay, bahkan neraka yang lain, yang mereka dalam neraka berkenaan, mereka akan mati dalamnya, dan kemudian mereka akan dikeluarkan, dibakar, mereka akan mati, kemudian mereka akan dikeluarkan selepas mana habis dosa-dosa mereka dibersihkan. Nanti kita akan bincangkan dalam hadis syafaat berkenaan tajuk ni. So jadi jangan kita silap faham, kerana tajuk yang hadis yang akhir hujung ni, nanti lepas ni tajuk 33 tu, hujung tu akan ceritakan berkenaan masalah manusia yang tak menyekutukan Allah Ta'ala duduk dekat mana, apakah benda yang mestikan manusia masuk syurga, apakah benda yang mesti masukkan manusia dalam neraka.
Pasal kalau tidak nanti kan kita rasa sombong saja dan masukkan. Tak. Dia ada lagi tahap dia. Kalau tahap sombong tu kita kata sombong semata-mata, tidak. Dia sombong ada tahap-tahap dia. Sombong yang sampai peringkat macam orang tu belagak dengan orang lain, rasakan dia lagi handsome, dia lagi banyak duit. Itu takkan menyebabkan dia kekal dalam neraka, insya-Allah. Yang kita kata kerana dia mungkin ada iman lagi. Cuma masalah dia salah faham berkenaan dengan kelebihan Allah Taala berikan. Tapi kadang-kadang kata dia menentang Allah Taala atas dasar dia belajar tinggi, dia belajar kedoktoran. Kan kita bincang itu kan, orang tu belajar kononnya undang-undang, tahu bahasa Perancis, bahasa Jerman, tiba-tiba Inggeris, tiba-tiba dia kata saya lagi pandai dari Nabi. That one is actually kufur. Itu kufur. Kata-kata macam itu kufur. Bila bertanding dengan Allah Taala, bertanding dengan Nabi, bertanding dengan wahyu Allah Taala, maka perbuatan itu kita terkeluar daripada Islam. Adapun dalam tajuk kita konteks kehidupan manusia ni, kadang macam orang tu ada nama Datuk sekian, kita dah tekad kahwin pada dia, tak tulis Datuk, dia marah, dia kirim balik, suruh tulis balik semula Datuk. Ini dari kes, ada timbul tajuk saya dengar. Mana orang tu ngadu, dia kata kami hantar kad pada orang tu jemputan, sekali tak tulis Datuk, dia suruh driver hantar balik, jumpa suruh isi balik Datuk, baru Datuk kirim balik semula. Actually bentuk macam ni kita kata salah faham manusia tadi atas kelebihan Allah Ta'ala berikan. Kalau kita balik qadar, dia sedar bahawa nak jadi dapat pangkat ke, dapat sanjungan ke, orang ikut cakap kita pun sebenarnya apa? Allah Ta'ala yang tentukan. Apa lama kalau Allah Ta'ala bagi jawatan bagi kita, kemudian satu masa dia tarik balik. Ada kali tarik dengan sampai pencen, ada kali tarik dengan apa? Kita sakit kemudian tak boleh cakap dan sebagainya, masuk hospital, siapa nak dengar cerita kita? Pegawai-pegawai bawah kita yang dulu hormat kita, tuan kan, bila kita masuk hospital macam tu, tak pandang dah kita, tak ada duduk tepi katil, tuan nak apa, mana ada. Dia tinggalkan kita. Pasal itu kelebihan Allah Ta'ala beri pada kita kerana apa? Kerana anugerah dia pada kita, bukan kerana benda tadi kita punya sendiri. Jadi manusia nak bersombong-sombong ni, fikir 2 kali, atau fikir 10 kali dulu. Nak bersombong orang, fikir 10 kali. Lepas tu baru kita tahu sebenarnya kedudukan kita di mana. Faham Jadi insyaAllah kita akan bincang nanti berkenaan dengan tajuk tersebut. Baik, sambung hadis 73. Wa an Jabirin, daripada Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, atan nabiyya SAW rajulun, telah datang kepada Nabi SAW seorang lelaki. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatan, apakah perkara yang mewajibkan? Apakah perkara yang mewajibkan? Mana soalan benda tu masih tergantung kan. Soalan ini bagi siapa yang mendengarnya, dia tak tahu apakah dia sebenarnya. Lalu Nabi tahu apa ni orang tu maksudkan. This guy come, and the question is actually, what is the thing that will make you get? Kan, apa benda yang menjadikan kamu akan pasti dapat, wajib dapat? Apakah benda yang wajib dapat? Apakah perkara berkenaan? Nabi bila ditanya benda, mungkin soalan tu dah berulang, maksud dia tengah bincang tentang syurga neraka. Lalu mungkin lelaki tanya benda berkenaan ketika waktu itu. Apakah benda yang mewajibkan masuk syurga, wajib masuk neraka, tu maksud dia. Okey. Mana dia kata, bila Nabi jawab bahawa dia adalah iman dan syirik. Maksud dia menunjukkan bahawa di situ adalah penjelasan Nabi yang teras. Nabi tahu maksud dia, ditanya apa mewajibkan, maksud dia wajibkan masuk syurga, wajibkan masuk neraka. Macam mana manusia ni wajib masuk syurga? Musim malaikat nasib pun dia akan masuk syurga. Satu lagi, apakah pasti dia masuk neraka? Memastikan dia masuk neraka, memastikan masuk syurga. Lalu Nabi jawab dengan satu iman, satu lagi syirik. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan atas 2 perkara berkenaan. Apa yang disebut dalam yang dimasukkan sini apa? Kekal neraka, kekal syurga. Kekal neraka, kekal syurga. Pasal kita sekarang kena ingat, dosa manusia, saya bukan galakkan tentang dosa dosa manusia tu berdosa, diampun Allah Ta'ala, itu hak Allah Ta'ala. Dia buat, katakan seorang pemimpin yang zalim, kan sebelum mati dia bertaubat, minta ampun Allah Ta'ala. Siapa hak kita untuk mengatakan tidak? Kita ada hak untuk kata macam mana boleh dia dapat keampunan? Ini yang berlaku pada orang Syiah contohnya. Yang Syiah mereka tak puas hati. Dia kata kenapa Abu Talib tak masuk syurga sedangkan dia tolong Nabi SAW? Kenapa Muawiyah bin kenapa Abu Sufyan masuk syurga sedangkan dia lawan Rasulullah dulu ketika Rasulullah berdakwah? Tapi Rasulullah SAW tak ada pun pernah ambil sentimen berkenaan. Kenapa? Kerana itu adalah janji dan juga aturan Allah Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala, maka tak ada hak untuk kita masuk campur. Bila Nabi kata Islam menghapuskan apa sebelum daripada Islam, kita tak ada hak untuk kata macam tapi, tak ada tapi. You don't have the right to say tapi. Macam orang tu dah sekian, tapi tak ada tapi. Dia dah bertaubat, itu hak Allah Ta'ala untuk ampunkan dia. Faham? Jadi tapi yang dimaksudkan oleh lelaki berkenaan bila ditanya apakah benda yang pastikan orang tu masuk syurga, pastikan seorang masuk neraka. Maksudnya dia takkan boleh lari. Benda confirm mesti kena. Kalau dia mati dalam keadaan ini, apa pasti dapat pada dia? Apa mati pada ni, apa pasti dapat pada dia?
Lalu Nabi SAW, itu maksudnya kekal kalau dia kata masalah dosa-dosa lain, boleh jadi kena ampun, boleh jadi kena azab. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 3 ayat terakhir, Allah Ta'ala nyatakan apa? Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Milik Allah Ta'ala apa di langit dan juga di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu zahirkan apa dalam hati kamu, atau tufu, atau kamu sembunyikan dia, yuhasibkum billah, Allah Ta'ala akan menghisap kamu di atas apa yang hati kamu lintaskan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Fayaghfir liman yasha, lalu diampunkan untuk siapa yang dia nak, wa yu'adzib man yasha, dan diadab siapa yang dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala atas sesuatu maha berkuasa. Dia tunjukkan dia kuasa, maka itu hak mutlak dia. Jangan persoalkan. Biar orang tu jahat manakah sekalipun, nak ampunkan dia tu hak Allah Ta'ala. Kalau sincerity dia bertaubat, itu terpulang Allah Ta'ala nak ampunkan, bukan kerja kita. Jangan kita menghukum dia, mestikan dia mesti tak boleh masuk bertaubat. Itu bukan hak kita. Ni problem kita kadang-kadang bila kita orang tu zalim kan, kita tak boleh nak bayangkan dia apa, tak kena hukuman. Jangan silap faham, kerana hukuman Allah Ta'ala adalah hukuman paling berat. Kerana Allah Ta'ala nak mengampunkan itu hak dia, bukan hak kita. Kan macam kita kata macam diktator dunia dahulu, macam Saddam Hussein. Semua orang dengar cerita berkenaan kekejaman dia dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala ampunkan dia kalau sekiranya bertaubat. Allah Ta'ala tapi di akhir hayat dia mati, dia tergantung di dalam video yang disebarkan di internet tu, dalam keadaan bersyahadah. Kalau dia bertaubat, apa hak kita untuk mengatakan tidak? Faham tak? Dia jahat dia jahat itu sebelum tu. Sekarang ni di hujung nyawa dia, tu hak Allah Ta'ala. Tu dia kita kata hak Allah Ta'ala untuk menentukan siapa masuk syurga masuk neraka tu. Itu kita kata dia beri laluan pada manusia tu sepanjang-panjangnya. Kalau dia nak aturkan manusia tu bertaubat, dia boleh bertaubat. Dia bertaubat, mati dan taubat, kita tak boleh kata tidak. Sebab kenapa bila sahabat ni tanya, apakah benda pastikan seorang tu masuk neraka, pastikan masuk syurga, maksud dia apa? Benda yang tak boleh lari dah. Mana berbeza dengan itu? Yang itu pasal itu hak Allah Ta'ala. Nak ampun ke tak ampun ke, itu hak Allah Ta'ala. Bahkan ada manusia mati dengan berdosa, di hari akhirat itu Allah Ta'ala akan ampunkan lagi. Sebab kenapa kita bila manusia mati, bukan bagi pahala pada dia, tapi apa? Minta Allah Ta'ala ampunkan dia. Itu Nabi ajar, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkan dia, maafkan dia, rahmati dia, belas kasihan pada dia Allah Ta'ala. Ya Allah, belas kasihan pada dia. Itu kita minta. Pasal seorang yang telah mati, dia tak nak harapkan untuk pahala banyak. Pasal ada orang pahala banyak di akhirat, nanti dia muflis. Mungkin kita bagi untuk dia baca Quran dan sebagainya, dia pernah maki orang ni, caci orang ni, mungkin pahala tu habis macam tu, tak ada guna langsung. Nothing, worthless. Pasal amal tadi tidak boleh sampaikan apa untuk dia. Faham? Sebab kenapa kita dalam Islam ni, dalam masalah ni, Ahlussunnah wal Jamaah, kita bersepakat dengan tajuk ni. Dan kita di sini secara peribadi, kita kata secara sendiri, kita ambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, tak boleh hadiah pahala. Ini Imam Syafi'i yang punya fatwa. Adapun siapa-siapa yang kata pergi ikut dan sebagainya, tak tahu fatwa mana pun. Kalau kita kata, dia kata, tapi ada ulama kata boleh. Dia lompat ikut perangai orang. Mana kalau nampak sana kena dengan pendapat perangai dia pergi ambil pendapat itu. Kita sekarang ni atas dasar nas, supaya manusia ni semua bekerja, supaya semua sekali berusaha. Tak ada siapa yang tinggalkan duit 1 juta, kemudian kalau mati suruh buat tahlil sepanjang tahun. Tak ada. Sebab jangan ada orang buat trik macam tu. Semua kena buat amal ibadat, semua kena bertaubat, semua kena minta ampun. Jangan sekali-kali kita bergantung dengan orang lain. Pasal amal kita banyak sekali pun tak boleh masukkan kita ke syurga. Sebab boleh jadi kita amal kita banyak, tapi kita akan muflis. Pasal orang yang di hari akhir nanti muflis, dia bukan orang yang ahli syirik, dia ahli tauhid. Bawa solat, bawa zakat, bawa haji, bawa puasa dan sebagainya, tetapi dia sampai di mahsyar nanti dituntut ke atas diri dia macam-macam kesalahan dia buat. Langgar kereta orang ke, maki orang ke, caci orang ke, mengumpat orang ke, habis semua sekali amal ibadat dia. Yang kita upah orang tahlil, baca Quran, habis semua sekali, tak ada apa tinggal. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia, boleh jadi dia akan diampunkan tanpa perlu melalui proses tadi. Faham tak? Dia ada beza tau. Diampunkan, Alhamdulillah, itu rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau kata orang tu nak bargain pakai dia punya amal, kalau amal tak cukup banyak, jangan buat. Pasal you cannot bargain. Pasal anda beramal dengan apa? Ihsan Allah Ta'ala. Mata anda, telinga anda, ilmu anda ada, kemampuan anda untuk datang kelas dan sebagainya. Memang datang, kita kata keampunan diberi kepada kita dengan doa para malaikat dan sebagainya. Tetapi untuk datang ni, siapa punya ihsan? Allah. So nak belagak macam mana kita nak kata, ya Allah, aku dah buat benda sekian, aku kena bagi aku. Ibrahim AS pun tak buat macam tu. Ismail AS tak buat macam tu. Mereka bimbang, takut amal tak diterima. Kata kita confident, over confident. Tak boleh. Kena faham dalam konsep ni, bahawa anda beramal, amalan anda belum tentu boleh selamatkan anda. Tapi
keampunan Allah Ta'ala, rahmat belas kasihan Allah Ta'ala untuk anda, itu benda paling besar. Sebab Nabi doakan untuk orang mati, minta apa? Ampun. Orang mati minta ampun untuk dia banyak-banyak. Ya Allah, ampunkanlah dia, Allah ampunkanlah dia, supaya dia diberikan keampunan Allah Ta'ala, maka selamat dia daripada sebarang apa siksaan. Faham Pasal ahli tauhid boleh masuk neraka lagi dengan kesilapan dan kesalahan dia buat dekat dunia. Baik. Jadi Nabi pun jawab. Bila lelaki itu kata, dia kata, ya Rasulullah, mal mujibatan, apakah dua perkara yang mewajibkan? Qala, baginda bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mati tidak menyekutukan Allah Ta'ala sesuatu pun, maka dia masuk syurga. Itu siapa-siapa yang mati tidak mengambil bersama-sama Allah Ta'ala sebarang sekutu dalam ketuhanan, dalam penyembahan, pengabdian diri. Okay? Dan juga tidak juga dalam penciptaan. Mungkin dia tak sembah tapi dia kata benda tu cipta benda sekian. Macam kes kita belajar itu, bila Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata, bila hari tu kesan hujan turun, Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata, asbaha min ibadi, bangkit pagi, bangun pagi sebab dari kalangan hamba ku ni, mu'minun bi wa kafirun, ada yang beriman dengan ku dan ada kafir. So, siapa yang kata kita diturunkan hujan dengan rahmat Allah Ta'ala, kelebihan Allah Ta'ala, maka orang tu beriman dengan aku, kufur dengan bintang-bintang. Adapun orang-orang yang bangun kata kita dihujankan dengan bintang sekian, bintang sekian, bintang sekian, maka orang tu adalah orang yang kafir dengan aku dan beriman dengan bintang. Macam tu juga penciptaan, nyawa dan sebagainya. Benda-benda tadi milik Allah Ta'ala, tak boleh kita sekutukan. Hatta saya extend sikit macam saya terangkan itu, hatta mengawal hati manusia, kawal hati manusia. Bila dengan orang manusia nak suka ke benci ke dan sebagainya, itu apa? Di dalam tangan Allah Ta'ala, bukan daripada tangan kita. Sebab kita doa Allah Ta'ala untuk ubah hati orang tu, bukan kita ambil air sekian, cincin sekian, daun sekian, minyak wangi sekian, apa lagi? Apa benda dah macam ikhtiar orang kita biasa buat. Kau ni air ni jampi, anak saya tak dengar cakap, dia bagi pada orang tu, bagi anak minum. Actually benda tu seolah macam nak kawal hati, mana boleh? Kawal hati tak boleh. Kalau kita orang tu kena sawal, kita simbah, tak ada hal, silakan. Tapi kalau masalah kita kata orang tu, kita kata hati manusia ni dia dalam kawal Allah Ta'ala, tak boleh kita nak jampi air untuk bagi pada dia. Ada dia ada masalah jiwa dia, hati manusia ni suka, benci dan sebagainya, sayang tak sayang, ini adalah kawalan Allah Ta'ala. Muqallibal qulub, dia, bukan kita. Bila ada manusia cuba nak overtake, nak ambil rampas benda ni daripada Allah Ta'ala, ini syirik. Sebab kenapa Nabi kata dia berkenaan dengan orang yang buat ilmu pengasih, syirik. So ilmu pengasih tadi soal apa? Membengkokkan hati manusia untuk satu perkara, betul tak? Kan dia tak suka saya, jadi suka saya. Betul? Okey, jadi benda tu jadi salah. Islam salah, faham anything concerning Allah Ta'ala punya kedudukan, maka jangan sekali-kali kita sekutukan dia dengan benda berkenaan. Faham Tidak juga dalam ibadah, tidak dalam ketuhanan, penciptaan dan juga ibadah. Dan dia dah diketahui daripada secara maklum, secara ijma' di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahawa sesiapa yang mati di atas itu pasti dia akan masuk syurga. Sekalipun dekat dunia dahulu, sekalipun berlaku ke atas dirinya sebelum itu, sebelum masuk syurga tadi, azab ke, ujian ke, kena sebagainya, dia pasti akan masuk syurga di akhirnya, tak ada hal. Mana kita kata siapa mati tak menurut Allah Ta'ala, ini sepakat ahli sunnah wal jamaah, walaupun sama ada dosa dia sekalipun, selain syirik, tak syirik Allah Ta'ala, maka dia pasti masuk syurga. Walaupun lepas kena azab, lepas hangus rentung, lepas kena bakar, lepas katakan dia berzina, lepas kena segala ni, atau dia makan riba, lepas hancur kepala dia berkali-kali, lepas seberkali benaran, dia akan masuk syurga. Ini ittifaq ahli di sisi mujma' diijma'kan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kerana apa? Dosa besar tadi Allah Ta'ala akan hukum ahli tauhid di atas kadar benda berkenaan. Manusia ni pasal apa? Iman manusia tidak sama. Ada manusia iman dia besar gandum, ini sebut kecil je, besar gandum. Ada setengah biji gandum, ada besar biji sawi, ada sebesar debu yang berterbangan. Faham? Jadi kita kata konsep iman tadi, itu kadar iman manusia ni bukan sama. Sebab kenapa macam pengorbanan dan sebagainya, takkan sama. Takkan sama manusia ni. Ada orang boleh berkorban masa waktu untuk agama. Ada orang ada masa korban untuk mempelajari Islam. Ada orang tak ada masa. Walaupun masa tu ada, tapi ada mainan banyak kan, cerita Korea dan sebagainya, maka tak ada nak tengok kan. Banyak sangat benda kan, hiburan sama kita actually antara benda paling banyak. Bahkan ada sebagian para ulama meletakkan antara ujian ujian yang dikatakan fitnah akhir zaman, fitnah duhaimak, yang tak ada siapa, mereka semua kena. Ni antara dia fitnah yang kita kata tak ada siapa, semua dalam rumah semua kena. Siapa-siapa yang tu semua yang kena lempang dengan fitnah ni tadi. Tak kira siapa, ustaz ke tak ustaz, sama je. Ini kita kata antara benda paling masuk.
hiburan zaman sekarang, media masa bahaya. Masa kosong boleh murajaah Al-Quran, tak murajaah Al-Quran kan. Sibuk dengan benda berkenaan, padahal tak tengok pun tak rugi pun. Tahun ni, tahun depan boleh tengok kata, simpan hadis, simpan tahun depan. Tahun ni buat kerja dulu. Tahun depan dia ada benda baru pula. Kan? Every time ada benda baru. Tak tengok pun tak rugi sebenarnya. Okey, baik. Ya. Doa minta Allah Ta'ala, ya Allah alihkan hati dia. Allah contoh macam Nabi doakan untuk mak Abu Hurairah. Ibu pada Abu Hurairah, dia sering maki Rasulullah, marah dengan Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah jumpa Rasulullah, minta supaya doa supaya mak dia masuk Islam. Nabi doa supaya minta masuk Islam. Allah Ta'ala bagi, tak bagi macam mana? Pasal Allah Ta'ala dalam memberi itu harus memberikan apa yang kita minta, harus. Macam kita kata anak kita, isteri kita, suami kita dan sebagainya, kadang macam macam lah. Dulu kahwin-kahwin sayang, kita sayang dah pula kan. Jadi minta Allah Ta'ala supaya kekalkan hati dia, tetapkan hati dia. Dan cara Allah Ta'ala ubah kadang macam-macam. Ada orang kadang Allah Ta'ala bagi suami tu daripada sihat-sihat kan, duit banyak pak, dia sakit. Masa kita minta supaya jangan dia lari kan. Jadi Allah Ta'ala bagi dia supaya tak ada sos untuk apa? Untuk jadi kahwin satu lagi. Contohnya kan, kalau isi tu minta sangat, Allah Ta'ala bagi. Kita kena faham. Dan kita kata, tapi kalau boleh, kita kata benda berkenaan, kita tak tahu apa yang terbaik. Bila masa akan dimakbulkan doa kita pun tak tahu. Tapi pentingnya minta Allah Ta'ala. Itu hak dia. Bahkan Allah Ta'ala akan datangkan. Bahkan kadang-kadang ada manusia ni, dia tabi'i, dia tak nak. Macam, kan kita terangkan dahulu manusia ni macam dalam hadis Sunan Tirmizi. Nabi kata, Adam dijadikan daripada setiap genggaman, daripada genggaman tanah bumi. Lalu datanglah anak Adam ikut kadar tanah berkenaan. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang half-half dan sebagainya. Ada yang mudah nak ditanam, mudah, tanah terlembut. Ada yang keras kan, ada yang ada yang elok kan, cantik. Ada yang buruk, tanah tu buruk, tak elok, tanah apa tak jadi. Jadi kita macam itulah keadaan anak Adam. Itu tabi'i lahir dia macam tu, kita tak boleh ubah. Tapi Allah Ta'ala berikan apa? Kalau dia nak open heart dia untuk iman, maka dia akan masuk. Macam para sahabat, macam Umar, kasar, terkenal dengan sifat kasar dia. Tapi kasar dia tadi bawa pada Islam, kebaikan Islam. Dia tak akan bergerak melainkan dengan apa? Izin Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan dia buat tindakan sendiri. Mana di situ maksud dia, perangai dia ada, tapi kegemaran hati dia dengan iman yang ada tadi, dia akan kawal, jaga. Anda, itu sebab dia kata, anda ni seorang yang apa sekalipun, tak ni lagi, anda tak berdosa lagi. Tapi macam mana anda bawa benda berkenaan? Minta tak? Kalau kita macam kita ni malas, apa patut kita buat? Minta Allah Ta'ala. Betul pergi motivasi tu seronok. Kan pergi motivasi, anda akan rajin lepas ikut saya. Contohnya ada orang cakap itu kan. Itu kata-kata manusia. Kan 3-4 hari seronok lah. Lepas 3-4 hari tidur balik. Betul? Okay, kita kata motivasi dan sebagainya, itu kaedah cara manusia nak berikan. Tapi yang betul-betul bila ubah kita adalah apa? Allah. Mana Allah Ta'ala jadikan kita benci kepada kekufuran. Pasal itu yang para sahabat, contoh macam kita bila saya terangkan dahulu, semua manusia ni, dia semua ada personal interest. Maksud dia, dengan sebab contoh macam ni katakan ni pak mentua saya, ni mak mentua saya, ni menantu saya dan sebagainya. So bila katakan saya ni seorang pemimpin pemerintah, bila orang ni ada keperluan kan, di sekian boleh tak saya sebagai menantu saya kata apa, bagi lah kan, personal interest kan. Nabi SAW dihadapi benda tu sekeliling dia. Bapa mertua dia Abu Bakar, Umar kan. Kan Ali dengan Osman menantu dia. Ya ini abang ipar dia, ya ini kakak ipar dia, ya ini sekian. Actually kalau dia rounding di sebelah tu, semua ada personal interest. Everybody. Ni pak saudara dia, ni mak saudara dia. Kalau kita jadi macam tu, habis, gagal lah. Keliling kita orang tu gagal. Sebab apa? So everybody ada personal interest. So untuk selesai masalah ni, kita lihat yang berlaku dalam agama Kristian dan Yahudi, yang berlaku masalah perbalahan. Sebab apa? Sebab apa? Allah kata tidaklah mereka bercanggahan illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat baghyan bainahum. Okey, mereka tak berbalah melainkan setelah datang mereka bukti. Sebab apa? Mereka berdengki sama sendiri. Dengki sama sendiri. Yang ini dengki. Macam Yusuf naik, yang ini bukan anak yang sulung. Bila anak yang sulung naik, dia tak boleh daripada Nabi yang lain. Faham tak? Itu sebab Nabi Isa lahir, Muslim tak taat. Setiap Nabi terlahir tak ditaati lagi sebab apa? Walaupun Nabi dah. Tapi sebab apa? Sebab bukan
Engkau anak orang nombor 5, abang nombor 5. Aku anak abang nombor 1. Pasal aku ni ikut kau? Kan ada seniority tau, seniority. Okay. Concerning on that, para sahabat tadi actually lagi dahsyat. Yang ini pak saudara, ini pak saudara. So Allah Ta'ala jadikan perisaian macam ni. Dia jadikan sebut dalam Hujurat, dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala kata apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Saya tengok nombor apa? Nombor 7 ke nombor 8? Ke nombor 11? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kamu ni ada Rasulullah. Mana? Rasulullah tengah-tengah kamu. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri. Kalau Rasul ni ikut kamu pada semua perkara, everything, yang ni minta dia kena bagi, yang ni minta dia kena bagi, la'anitum, pastikan kamu akan payah, kamu akan susah. Sebab apa? Sebab semua personal interest orang yang berlainan, dia takkan kena pada semua orang yang masih sama. Pasal apa yang diturunkan Allah Ta'ala untuk umum masyarakat, mungkin terkena dengan pak saudara Nabi. Lepas tu Nabi minta tukar, mungkin benda takkan bertukar semua sekali. So masalah akan timbul. So jadi apa macam mana Allah Ta'ala selesaikan masalah ni? Supaya Nabi pun tak rasa sempit, para sahabat pun lapang dada ikut Nabi. Macam mana nak buat? Saya ikut Musa AS dulu kena tak boleh, Isa dulu kena tak boleh. Apa Allah selesaikan masalah? Allah kata apa? La yuti'ukum fi kathirin min amri la'anitum. Kalau Rasul ikut kamu pada banyak perkara, kamu akan jadi payah. Apa cara Allah Ta'ala ubah? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah lah yang mencintakan ke dalam hati kamu ni iman. Mana para sahabat ni iman tu Allah Ta'ala cintakan dalam hati dia. Lepas tu wazayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala hiaskan hati iman dalam hati kamu. Kemudian wa karraha, Allah Ta'ala bencikan kepada diri kamu ni al-kufra, kekufuran, wal fusuq, kefasikan, wal isyan, kemaksiatan. Mana Allah Ta'ala jadikan sifat tadi tabi'i dalam diri mereka. Lepas tu mereka nampak benda kufur ni, mereka benci. Nampak benda maksiat, mereka benci. Benda fasik, mereka benci. Ini bukan benda kita kata boleh-boleh datang. Ada orang kata seronok, gaduh. Dia suka tengok orang gaduh. Ada kawan saya, tengok bola bukan nak tengok bola. Dia tengok orang gaduh. Tak ada gaduh tak best. Tak best lah. Lepas tu bila ada gaduh kan, Piala Dunia, daripada bilik sebelah, Dri. Ada orang gaduh. Orang gaduh pun panggil dia. Kalau tak gaduh tak ada panggil. Kalau tak ada panggil aku. Ada panggil macam tu. Kau faham tak? Manusia ni tabi'i perangai dalam mandi dia. Benda yang tak boleh kita ubah. Tapi yang ubah dia siapa? Allah. Minat dia. Kan daripada satu peringkat dia suka keganasan, suka pada kelembutan, daripada suka kelembutan, suka pada ketegasan. Macam mana nak jadi macam tu? Allah Ta'ala kata dia cintakan hati diri, dalam hati kamu ni iman. Itu masalah kita tadi. Macam kita kata kita nak diri kita ni berubah, hati kita, kita doa Allah Ta'ala ubah. Tak, kita kata minta pada Allah Ta'ala. Jangan kita apa, try dengan ni lah, masuk inilah, makan ubat ni, ubat tu tak edit. Kan makan pil ini anda akan jadi rajin. Pelik kat tu. Macam mana pil rajin? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Ar-Ra'd tu. Kan ayat ni sering disebut. Ayat bunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Ta'ala tak ubah apa-apa, anything, sesuatu biqaumin, pada satu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka mengubah apa yang bi anfusihim, apa dalam diri mereka. Apa dalam diri kita? Iman kita yakin Allah Ta'ala boleh mengubah, Allah Ta'ala akan ubahlah. Yakin iman kita kena ada dahulu, maka suasana akan berubah lepas iman kita ada. Kalau iman tidak ada, maka nak berubah macam mana? Maksudnya dia bukan maksud dia orang tu ubah dengan diri, tak. Iman tu ubah dahulu. Percaya berkenaan yang mustahil itu tidak ada di sisi Allah Ta'ala, dia boleh ubah apa saja. Maka dia kita minta pada dia. Pasal benda tu orang tu menyampah dengan kita. Tapi nak jadikan berubah tadi siapa? Allah. Yang Allah, benda ni berlaku banyak kali. Kita kata macam saranan saya pada ramai orang, dia jadi kes macam-macam benda kan. Saya kata bangun seperti akhir malam, minta Allah Ta'ala ubahkan. Mana keadaan nak berubah, iman kita percaya Allah Ta'ala boleh ubah, maka dia akan ubah benda berkenaan. Yakin kita. So dia beri perubahan tadi, alhamdulillah. So itu menunjukkan jawapan doa kita dimakbulkan. Benda tu mustahil akan berubah. Hati manusia, orang tak suka makan durian, paksa dia makan durian. Muntah-muntah dia tahu. Tapi tak tahu satu hari dia kata, aku suka durian. Tu benda tu macam tu, contoh dia. Simple as that, faham? Jadi kita tahu hati manusia ni jangan kita cuba kawal. Doa minta Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala berikan, alhamdulillah. Tak bagi pun, alhamdulillah. Pasal Allah Ta'ala lebih tahu. Tak, pasal bila patut jadi, itu hak dia. Jadi kita hanya merancang. Rancangan kita, rancangan pendek. Rancangan Allah Ta'ala, rancangan panjang. Mana ada orang manusia ni kadang-kadang mungkin berubah awal, takut dia kena goda teruk, dia tergolek lah. Jadi Allah Ta'ala bagi time hujung-hujung. Mungkin ada ramai orang doa untuk Saddam Hussein, untuk baik. Mungkin ada ulama Islam doa-doakan, tak jadi time dia memerintah. Jadi lepas apa pada jatuh dulu. Jatuh tu barulah dia boleh nak menzahirkan diri sebagai seorang yang kita kata Muslim pada perbuatan dan sebagainya.
Kalau taubat, nampak ujung tu Allah Ta'ala tahu mana patut baik. Faham tak? Kita tak tahu bila, Allah Ta'ala tahu bila patut. Macam kita kata lah, macam masalah orang nak akhir balik lah. Budak kecil mana akhir balik lagi? Bila masa dia patut akhir balik? Allah Ta'ala tahu, jangan paksa dia. Kan? Ataupun jangan suppress pula, jangan tak bagi. Kau jangan balik. Pening kepala aku ni kau balik. Kan? Contohnya banyak bapak kan. Pening kepala takut anak dia jadi tak senonoh. Dia cuba suppress. Tak boleh juga. Dia cuba cepatkan pun tak boleh juga. Pasal dia yang tentukan benda berkenaan siapa? Allah. Macam kita tu contoh macam manusia ni. Dia dalam alam haiwan dan manusia ni, actually kebanyakan binatang dia punya umur matang dia awal. Manusia je belasan tahun dan sebagainya baru jadi. Okay, betul? Okay. Ada binatang contoh macam tahu riang-riang. Sikada, sikada tu kan. Cengkerik, bukan cengkerik. Itu apa nama? Riang-riang lah yang rupa lalat. Dia nyau, rupa lalat besar-besar. Okey, dia binatang tu kalau siapa nak tahu, dia lepas menetas, kan dia katakan dia menetas kat daun tu kan, dia jatuh ke tanah, dia duduk kat tanah, dia akan makan daun dan sebagainya, dia akan duduk dalam tanah tu selama 16 tahun. Lepas 16 tahun baru dia naik balik untuk keluar mengawan. Satu hari je. Dia mati. 16 tahun. Ini bukan tiap-tiap hari tu sebab kenapa kalau orang tebang hutan tak hidup dah. Dia dulu banyak kan, bila kita tebang hutan dia tak ada dah langsung. Sebab dia ni makan masa 16 tahun untuk matang. Boleh mengawan dan sebagainya. Bukan boleh bela susu hati. Jomlah kita kahwinkan dia balik. Tak boleh. 16 tahun dia boleh kahwin. Faham tak? Ini faham benda ni bukan ni. Benda ni actually itu kita kata aturan Allah Ta'ala untuk satu benda dia tahu bila patut. Bukan kita punya kerja. Bahkan tu ada kaitan masalah kenapa 16 tahun. Kan? Musim ada, tapi mana musim ni siapa yang keluar ni adalah tahun yang ke-16 dia. Ini bulan tahun depan yang keluar ada tahun ke-16 yang dia. Mana aturan tu ada atur dah. Semua sekali cukup, tak ada silap. Faham tak? Bila patut sekian. So benda-benda macam ni kita kata aturan Allah Ta'ala bukan harta alam ni, diri kita. Bila anak kita dengar cakap bila sekian, sabarlah, relax lah. Kadang-kadang kita tak tahu apa pasal degil sangat budak ni. Sabar. Yang mengubah hati kita, ubah dia adalah apa? Allah Ta'ala. Kan? Kadang-kadang kita doa-doa minta-minta lain Allah Ta'ala bagi. Minta yang nombor 2, balik nombor 1. Kan? Kita minta lain, dia bagi lain. Tapi kita terlupa. Kita nak suruh minta nombor 2 ni, tapi dia datang nombor 1 balik. Pula kata, yang aku minta nombor 2, nombor 1 yang datang balik. Itu aturan dia juga. Jangan lupa bahawa dia yang bagi kita yang pertama, dia juga boleh bagi kita yang kedua. Faham tak? So konsep ni kena faham betul-betul. Masalah aturan Allah Ta'ala adalah aturan yang terbaik. Faham? So itu masalah syirik tadi. Jadi dia kata dia kata memang disepakati bahawa oleh Ahlussunnah Jemaah siapa yang mati di atas itu, di atas keadaan tidak menyebutkan Allah Ta'ala, tidak boleh tidak dia pasti akan masuk syurga. Okey, walaupun sekalipun berlaku di atasnya sebarang azab ataupun ujian ataupun apa sebagainya, sangkut dekat atas tiang sirat dia tak lepas sangkut dengan duri, sangkut dengan dia, ditarik jatuh ke bawah pun ada. Okey, dibakar dan sebagainya, tapi lepas dekat keadaan tersebut dia pasti akan masuk syurga. Ini disepakati. Okey, dan bahawa siapa-siapa yang mati atas syirik takkan masuk syurga langsung. Mati atas kesyirikan takkan masuk syurga langsung, dan takkan sampai kepada dia daripada Allah Ta'ala sebarang rahmat. Dan dia akan kekal dalam syurga, dalam neraka, orang yang mati dalam syirik ni, dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Okey, tanpa sebarang terputus azab ke atasnya, dan tidak akan dan tidak akan terhenti. Mungkin ada rehat ke dan sebagainya, takkan ada rehat untuknya. Tak ada rehat bagi orang berkenaan. Dan ini adalah perkara yang diketahui pasti di agama. Whoever engkar benda ni, dia ada masalah. Akidah dia rosak. So, ini akidah Islam. Siapa-siapa yang mati tak sekutu Allah Ta'ala, dia masih lagi ada ruang untuk Allah Ta'ala ampunkan. Itu bukan hak kita. Itu sebab kenapa orang tu mati, walaupun dah berbuat maksiat sekalipun, kita suruh apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu warhamhu, fihi wa'fu anhu. Atau orang mati bunuh diri sekalipun, dia akan masuk neraka. Tapi apa? Nabi tak sembahyang, Nabi suruh para sahabat sembahyang kan. Tak ada campak macam campak bangkai kucing je. Tak campak macam tu, tanam dan sebagainya, diberi penghormatan dan sebagainya, solatkan, tapi tidak disolatkan oleh pemerintah. Pemerintah tak solatkan, mana Nabi tak solatkan, tapi para ulama takkan solatkan. Tapi yang solatkan dia orang awam kena solatkan. Tetap akan dilakukan. Diminta untuk diampunkan, Allah Ta'ala ampunkan dia. Pasal Allah Ta'ala boleh ampunkan lagi. Kena ada dalam hadis Sahih Muslim, nanti insya-Allah kita sampai nanti, tentang seorang lelaki yang dalam hijrah, nak berhijrah. Dia nak hijrah tu, dia letih sangat sekali, dia bunuh diri. Betul kemudian berita tu sampai Nabi SAW, dan asalnya dia patut masuk neraka, tapi Allah Ta'ala berikan dia dia tidak diampunkan Allah Ta'ala.
Mana dia, tangan dia pasal dia kelar sini kan. Kelar lengan dia. Lalu bila kelar lengan tu, dia mati dengan sebab tu. Tapi kesan tu masih kekal. Berarti Nabi dalam hadis berkenaan Nabi kata, ya Allah, untuk tangan dia pun ampunkanlah. Maksudnya dia ampunkan, tapi kesan tu masih ada lagi. Pasal apa? Nak tunjukkan kesan dia ni orang yang bunuh diri. Kan? Maka dia kesan tu lagi, Nabi doa Ta'ala supaya ya Allah ampunkanlah untuk tangan. Pasal dia orang yang mati berhijrah. Mati dalam hijrah tadi, tapi dia berhijrah, dia tak tahan dengan tekanan, dia bunuh diri on the way. Ini pun jadi, tapi in the way Allah Ta'ala ampunkan juga. Allah Ta'ala ampunkan. Itu hak Allah Ta'ala, hak mutlak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Faham? Jadi kita betul, kita layan dia ikut muamalah biasa, ya, tapi kita tak boleh nak upgrade sampai peringkat campak dalam hubung kafir dan sebagainya, tidak. Faham okey. Atau mati dalam bar sekalipun. Dalam bar sekalipun kan. Jangan kita macam habis sekian. Bukan kerja kita. Allah Ta'ala ampunkan, tu hak dia, bukan kerja kita Baik. Dan dia kata takkan sampai pada orang yang mati syirik ni rahmat Allah Ta'ala, dan dia akan kekal dalam neraka tanpa seorang terputus dan selama-lamanya. Dan ini adalah perkara yang diketahui daripada agama secara pasti dan disepakati oleh umat Islam. Okey. Adapun kata-kata Ibn Mas'ud, sebenarnya hadis ni ada sambungan dia. Hadis ni sebenarnya second hadis dalam Sahih Muslim. Dalam bab ini, dia hadis nombor 2 lepas hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang Nabi SAW sabdakan adalah man mata dia kata la mata yusyriku billah syai'a dakhala an-nar, barang siapa mati menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Ibn Mas'ud kata, aku cakap, mana Nabi kata macam tu, aku kata barang siapa mati tak sekutukan Allah Ta'ala sesuatu, maka dia masuk syurga. Mana Ibn Mas'ud dia ambil kefahaman daripada meaning. Dalam hadis tersebut Nabi lafazkan second part je. Itu part of barang siapa mati menyekutukan Allah Ta'ala, dia pasti masuk neraka. Dia Ibn Mas'ud pula lafazkan barang siapa mati tak menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia akan masuk syurga. Cuma kita tak perlukan lafaz hadis berkenaan, kerana hadis yang Jabir bin Abdullah dah cukup. Nabi lafazkan dua-dua sekali. The two portion tadi Nabi yang lafazkan. Okay, Ibn Mas'ud tadi mungkin tak dengar portion kedua, maka dia sebut kalau itu yang Nabi kata, aku cakap macam ni. Dalam lafaz tu Nabi kata Nabi kata siapa mati menyekutukan Allah Ta'ala, maka masuk neraka. Ibn Mas'ud kata kalau Nabi kata macam tu, aku pula akan kata, mana aku sambung dia kata barang siapa mati tak menyekutukan Allah Ta'ala, dia akan masuk syurga. The opposite of meaning lah. Maksud dia, kalau menyekutukan masuk neraka, tak menyekutukan masuk syurga. Dia lafazkan yang tu. Even though kita kata meaning tu betul, tapi kita tak ambil hadis tu, kita ambil hadis yang berikutnya. Sebab apa? Sebab hadis ni directly Nabi yang lafazkan, bukannya Ibn Mas'ud. Faham? Even though kalau ikut di sanad Imam Muslim diletakkan hadis itu atas hadis yang kita belajar ni, dia sebelum daripada hadis kita belajar ni. Pasal hadis tu mungkin lebih kuat daripada sisi sanad, tapi dari segi masalah meaning dia tadi, lebih baik kita ambil lafaz ni, kerana ini Nabi SAW sendiri yang lafazkan dulu sekali. Jelas? Okey. Baik. Masuk bab baru, insya-Allah. Bab ke-31. Bab ke-31. Rukubul kabairi ghairu mukhrijin lil mu'mini min imanihi. Rukubul kabairi ghairu mukhrijin lil mu'mini min imanihi. Melakukan dosa-dosa besar, melakukan dosa-dosa besar tidak akan mengeluarkan untuk seorang beriman daripada imannya. Bab melakukan dosa-dosa besar tidak akan mengeluarkan seorang yang beriman daripada imannya. Ini as long as orang itu tidak mengatakan halal lah. Kalau dia kata mengatakan halal, dosa kecil pun dia akan jadi langgar. Dan contoh dosa-dosa Nabi kata haram mengumpat, datang kita kata halal mengumpat, masalah lah pula. Kan Nabi kata tak boleh makan tangan kanan, kita kata lantak akan pergi apa aku. Kalau sengaja lawat tu, biar benda kecil sekalipun, kita akan terkeluar Islam. Okey, tapi kita kena konsep ni, maksud dia orang ni bukan dia sengaja lawan, tapi berlaku pada diri dia perangai tersebut. Dia kerana lemah iman. Ada orang kadang-kadang kita tengok macam ni, sebenarnya jadi kesan suara ni, saya allergic rokok. Saya tak rokok, tapi saya allergic. Kalau duduk di sebelah orang rokok, kita tak suruh dia berhenti kadang-kadang, anak beranak sendiri kan, pak abang ipar lah sebagainya. Dia kata bang, kan kesian lah pula dia kan, dia nak sembang kita, tapi dia nak isap rokok juga. Saya tak boleh kena macam ni. Kan 3 hari biasa, kadang tak hilang. Nak sembang pakai mask, tak bawa mask. Tengah saya sembang ke ni, kundi kahwin, datang orang saya sembang, tak tanya ke soalan, tak, kita sembang lah. Tapi dah kena lah, alhamdulillah. Macam mana kan? Jadi ni lah, biasa 3 hari. Kalau dia kata tu, dulu kalau dekat Yaman, masuk cyber cafe. Masuk cyber cafe kan, lepas keluar cyber cafe tu, habis lusa demam. Dia tak boleh, pasal
agak kecil-kecil terlampau expose. Kemudian bila dah abang-abang saya hisap rokok tu dah tak ada, dah pindah. Tak ada siapa dah kena. Dulu saya kena jadi ni, pembeli rokok. Kecil tu, beli rokok tak abang. Kan, beli gudang garam kata. Seluduk tu, mamak tu siap balut satu khabar lagi. Itu lawak dia. Jadi kesan masih ada lagi. Diorang tu hisap rokok teruk sangat. Jadi bila saya masuk bilik diorang tu, bagi tu jadi efek tu kuat. Dia tak boleh tahan kan. Okay, tak apalah. Jadi apa kena sebut, mana macam ni, dosa-dosa besar, kita kata kalau dia kata benda tu dosa kita buat bukan kerana sengaja nak buat, bukan kerana melawan dan sebagainya, maka benda tu tak dikatakan sebagainya. Kalau macam iblis kan, iblis dia dikira Allah Taala dosa dia sebab dia sengaja nak lawan Allah Taala, tunjukkan dia besar. Itu kita kata keluar daripada rahmat Allah Taala. Adapun yang kita kata langgar dosa besar tadi, kadang-kadang ada orang tu macam dia sokok, dia buat benda berkenaan, kita tu tak elok benda ni. Dia kata aku tahu tak elok, tapi ya aku tak boleh tahan lah, itulah iman aku lemah. Dia kata macam tu. Kan ada orang dia buat macam tu, iman aku lemah. So kita tak ada kita kata menghukum dia terus keluar daripada Islam, atau macam orang tak pakai tudung kan, atau rasa tak tahu, tak faham, tak kuat iman dan sebagainya, tak masih lagi rasa takut kalau pakai tudung tu orang ejek, takut sekian. Dia dalam diri tak kuat lagi, tak tahu benda tu. Dia tahu dia Muslim, dia tahu dia kena patuh perintah Allah Taala, solat 5 waktu dia buat. Tapi bila time sampai berkenaan sini, kadang-kadang dia langgar. Kan dosa-dosa kecil ni, dia bukan kerana halal. Dia tak kata halal pun, aku tak rasa halal, tapi tunggulah kahwin tu aku pakai. I'm not prepared kan, takut nanti apa kena petik apa. Tak tahulah apa keadaan sekalipun. Okay. Tapi faham maksud dia tahu orang macam ni, kalau dia buat benda dosa besar sekalipun dan sebagainya, benda dia buat bukan intentionally sengaja nak lawan, tapi atas dasar jahil dia, suasana kehidupan dia yang tak betul dan sebagainya, mak bapak tak pernah ajar. Kan masyarakat dia kata benda tak apa, datang pula ada keluar fatwa kata boleh melacur diri apa untuk bersara anak, itu semuanya jahil. Itu kena macam tu kan. Siapa yang bangang keluar fatwa macam tu, tak tahu kenapa. Tak boleh keluar fatwa macam tu pasal melakukan benda haram, cek makan haram. Mana boleh bagi anak makan duit berkenaan pula. Ada keluar fatwa lu tahu kan. Benda-benda macam tu tak boleh jadi. Dalam Islam tak dibenarkan langsung. Tapi cuma kita kata atas dasar jahil dia tadi, dia tak tahu nak ikut mana. Kan dia ni ustazah cakap, ini ustaz cakap. Kan orang macam ni kita kata moga Allah Taala ampunkan dia. Kita tak boleh buat apa. Mereka kena panggil dia sekolah kan dulu daripada A sampai Z baru dia faham, kata oh haram rupanya. Kan masalah. Macam saya cerita lah apa? Kes untuk mengkafirkan manusia, nak kafirkan orang kat Malaysia ni macam mana? Masalah besar pertama apa? Nak sembahyang tak ada sejadah pun tak reti. Dia tengok macam tak tahulah bersih tidak. Kan tak sembahyang ni. Kan dia lantai jalan raya tu tak kotor, tak ada najis apa-apa benda pun. Tapi dia tak nak sembahyang sebab apa? Mana kalau saya cerita tu dekat orang tahun 2005 dulu, orang ramai berkumpul untuk pergi raptai hari penguasaan, ramai-ramai kat situ. Berapa ramai tak sembahyang saya tak tahu. Ini saya kata hujung. Pasal actually lantai tu boleh, tak ada masalah. Kereta tak lintas pun, pergi ke tepi buat solat jemaah, tak ada masalah pun. Wuduk air ada dan sebagainya, tandas ada. Kan? Tapi sembahyang tak boleh. Tak tahu nak sembahyang kat mana. Sebab apa? Sebab lantai kotor dia kata. Entah ada anjing jalan, entah tak nampak pun, entah ada. So in the end apa? Tak buat solat. Sebab apa? Sebab tak tahu ada bersih ke tidak. Ini peringkat umat muslim macam ni, kita nak kafirkan ni masalah lah. Kan this type apa kata level of thinking yang macam ni, lepas tu kita nak hukum di atas dia. Payah. Kalau saya kata ustazah tadi, dia menghalalkan yang haram atas dasar jaga pangkat, maka Allah Ta'ala itu antara dia Allah Ta'ala. Kita tahu apa pasal dia buat cakap. Kena nak hukum orang tu, kena panggil dia. Kenapa cakap? Apa pasal cakap macam ni? Tahu tak benda tu haram? Kalau dia kata saya tahu benda tu haram, tapi kan nanti kalau saya cakap ni kan pangkat saya tak ada. Dia cakap macam tu je, maka jatuh. Atas dia kita kata benda tu menghalalkan yang haram, actually benda tu dia patut tahu. Mana hukum menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, benda tu confirm dalam Islam tak boleh. Yang kita tahu benda tu dah kalau ustazah tu buat, memang dia kata macam zaman kita sekarang ni. Ada orang tahu dah benda tak elok. Ini 3-4 hari ni baru ni. Bila siapa tengok di reflection Syuaib web malam Maulid Rasul. Okey. Malam berkenaan, saya tahu dah dia cakap ni atas dasar kerana duit ke apa sebagainya. Pada malam tersebut dia ceritakan berkenaan tajuk dalil-dalil kenapa Maulid Nabi ni mesti boleh buat. Dia kelentong banyak sangat. First thing first, dia datang pendalilan. Pendalilan dia kata kerana apa? Kerana benda ni boleh dibuat kerana Nabi akikah untuk diri dia 2 kali. Pertama kali Abu Talib buat, the second one Nabi buat ketika di Madinah. Nabi buat ni kenapa? Meraihkan hari kelahiran dia.
Ini nampak sangat, ini istidlal yang salah, cara penilaian yang salah. Macam mana dia faham? Jadi kalau tu para sahabat tak faham, macam mana dia faham? Kan kita kata untuk memahami dalil perbuatan Nabi SAW, tengok sahabat faham macam mana. Datang kita faham macam terbalik ni datang mana? Saya kata biar pun sekalipun dia kata ada Imam Sayuti kata, Imam apa nama? Dia sebut Imam Sayuti, dia sebut tiga nama. Yang dikatakan orang ni kesian sikap. Jadi kenapa? What's the point? Kalau dia kata ada asal dalam Islam, dia kata ada asal sebab ini. Tak ada pendalilan, tak betul. Lepas tu dia kaitkan dengan tajuk Maulid Nabi ni, dikaitkan dengan tajuk Nabi meraihkan kemenangan Musa AS ke atas Firaun sebab ikut Yahudi dan sebagainya. Nabi ni wahyu. Nabi ni perbuatan dia, tindakan dia wahyu. Lafaz dia, berhenti dia, ni dia, janggut dia, cara dia sekian, dia ni wahyu. So everything dia buat adalah sunnah. So kau tak boleh masukkan dengan perbuatan orang lain. Datang kita, bukan Nabi pergi buat satu benda yang lain yang Nabi tak buat. Apa hal? Nabi ni wahyu. Everything Nabi iakan dia mimpi para sahabat. Wahyu. Sebab Nabi tahu benda yang betul tak betul. Pasal ada orang kata orang tu mati syahid. Nabi on the spot kata orang tu masuk neraka. Kan? Fulan syahid. Dia kata aku nampak dia neraka. Everybody kata pelik. Orang ni tadi pedang nombor 1 kat depan atas zahir. Tapi Allah Ta'ala berikan ilmu pada Nabi bahawa orang tu masuk neraka. So Nabi kata apa? Masuk neraka. Perbuatan Nabi cakap masuk neraka tadi bukan atas dasar untuk tunjuk pandai, tapi Allah Ta'ala wahyu untuk dia bercakap. Kalau kau tidak ada melawan dengan orang ramai, buat apa? So kita kata kadang-kadang macam ni. Kita kata kalau orang tu keluarkan fatwa, kan, kita kata nak mengiyakan sangat sampai pergi pusing sini. Nabi, para sahabat tak faham apa dia faham. Imam Syafi'i tak faham apa dia faham. Imam Syafi'i tak faham apa yang dia faham. Imam Malik tak faham apa yang dia faham. Ni masalah lah. Kalau dia kata dia cakap untuk duit dia, Allah Ta'ala hukum dia. Kalau dia cakap kerana tekanan, Allah Ta'ala tahu dia tertekan ke tidak. Wallahualam, kita tahu. Tapi apa dia cakap hari tu, kalau saya ada nombor telefon ada, saya telefon. Confirm saya telefon. Membolehkan juga. Dia pusing juga nak kata boleh. Mana boleh? Lepas tu kita kata pasal dia kata ada asal dalam Islam. Semua para ulama ittifaq berkenaan tajuk dia adalah bid'ah. Cuma ada kata bid'ah itu dia cerita dia. Dia tak ada sebut bid'ah hasanah. Dia kata benda ni ada dalam Islam. Essentially benda dia try tegakkan. Jadi dia datang buat dalil. Tak ada kaitan langsung. Kalau Nabi kita sambut tu, Nabi sambut tiap hari ke? Akikah tu. Nabi akikah untuk diri sendiri. On the day of his birth ke? Soalan. Yang mula-mula sambut kelahiran Nabi adalah Abu Lahab. Dia bebaskan hamba dia, yang beri berita pada dia sembelih unta banyak-banyak. Tapi tak menyelamatkan langsung. Tak ada satu keselamatan dia dapat pada dia kerana buat perkiraan. Sebaliknya yang tolong dakwah dia siapa? Bapa saudara Abu Talib yang tak masuk Islam juga. Tapi dapat syafaat, diringankan masuk neraka paling ringan. Sebab apa? Tolong dakwah Rasulullah. So meaning that buat kerja untuk Islam ni, sayang Rasulullah dengan tolong dakwah dia, beri kesan pada masalah syurga neraka. Adapun raihkan kelahiran Nabi SAW, seronok dengan dia lahir, tapi lepas tu lawan apa dia cakap, takkan berikan apa-apa. Kan daripada duduk macam tu, bahkan saya tengok dekat Shah Alam ni. Saya balik daripada Mersing tu, lintas pergi ke ni, pasal bawa kawan saya pergi ke masjid Shah Alam. Tak tahu malam tu ada apa, kereta banyak. Sekali elok masuk-masuk je gendang. Kita tak semayang maghrib kan, isyak kan. Undang gergang apa, maulid diba'i apa tah. Habis. Kawan saya giring kepala, dia kata apa hal Malaysia jadi macam ni, dia kata. Saya kata aku tak tahu, dah seronok dia kata. Kan, asal baik apa salahnya? Ni jadi kes dia. Kan, macam pesta, kat luar tu ada jual beli dan sebagainya. Tiap-tiap hari ke orang isi masjid soalannya untuk berjemaah? Tak. Untuk hari berkenaan je. Menunjukkan mana sunnah Nabi ditinggalkan, sunnah orang yang tertentu diikut. Mana ruang disayang Nabi SAW? Kalau dia kata tiap-tiap hari dipenuhi masjid dengan cara tadi, kerana sayang Rasulullah, semua datang masjid. Sayang Rasulullah semua sekali belajar hadis Nabi SAW. Daripada mereka buat yang terbaik, dengar hadis Nabi. Dengar Nabi kata apa Nabi sampaikan. Bukannya dengan macam gunung-gunung besok lusa tak ada. Makan kenyang balik. Oh, tapi makan banyak, serius. Duit edarkan makanan. Itu masalah cakap boleh tadi, kenapa? Atas dasar apa? Adakah kerana dia tahu? Kemudian tu confirm. Nabi kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Apa siapa yang mengada-adakan pada urusan kami ini apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Confirm semua orang tahu. Dan Mahdi Mata Arba'in, Imam Nawawi ambil daripada kitab-kitab besar, letak kat situ. Semua tahu tajuk ni. Tapi still, soalan sekarang yang bercakap tadi, dia cakap kenapa? Tak, yang cakap tak boleh tak masuk TV. Itu dia pasal pilihan lah. Kan? Pasal siapa nak cakap tak boleh? Kalau dah agung jalan sekali berarak, menteri jalan berarak, takkan nak kata tak boleh pula. Nampak pula macam apa pasal agung tak tanya ke penasihat agama dia. Contohnya, ni contoh.
So konsep ini kita kata manusia ni kalau agung sekalipun, ustaz mana sekalipun, kena faham dia boleh salah boleh betul. He's not perfect. Perdana Menteri ke sebagainya, dia bukan nabi. So nabi itu nabi. Manusia lain ni, saya sendiri pun boleh salah boleh betul. So on that terms, terimalah, tak ada masalah. Saya salah tersilap, minta maaf. Oh salah rupanya, kami takkan buat lagi. Udahlah. Tapi dah buat keluar duit banyak. Tak depan buat lagi. Degil. Orang cakap, tapi siapa-siapa keluarkan fatwa tu ada masalah. Kalau fatwa tadi dikeluarkan kerana duit dan sebagainya, Allah Ta'ala lebih tahu. Kalau dia keluarkan kerana sayang Nabi, Allah Ta'ala tahu. Kita tak bedah hati manusia. Sebab tengok hadis yang lepas ni. Faham Bukan kerja kita membedah hati manusia. Baik. Hadis ke-74. Bab ke-31. Hadis ke-74. An Abi Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu qala atani Jibrilu alaihi salam fabashsharani anna man mata min ummatika la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Fabashsharani annahu man mata min ummatika la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq wa fi riwayatin qalaha thalathan thumma qala fi ar-rabi'ati ala raghmi anfi Abi Dhar qala fa kharaja Abu Dhar wa huwa yaqulu wa in raghima anfu Abi Dhar sama batuk kita ya. Baik. Dia kata apa? Dalam hadis berkenaan daripada Abu Dhar Al-Ghifari daripada Nabi SAW, daripada Nabi SAW, annahu qala, baginda bersabda, atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam, fabashsharani, lalu dia memberikan berita gembira kepadaku, annahu, sesungguhnya, man mata min ummatika, siapa yang mati di kalangan umat engkau, la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Ta'ala sesuatu, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahawa berkenaan dengan runsingnya, besarnya kerunsingan Nabi SAW terhadap urusan umat dia. Mana kalau kita runsing macam-macam kan, runsing pasal anak sekolah, runsing pasal anak kahwin, runsing pasal macam-macam lah kita runsing. Tapi Nabi SAW kerunsingan dia pertama adalah umat dia. Cuma banyaklah kita kena ni balik. Masalah lafaz nak mati ummati tu salah. Yang betulnya adalah apa Nabi kata, as-salat assalamu malakat aimanukum. Yang Nabi kata solat, jaga solat, dan siapa-siapa di bawah tanggungan kamu. Itu Nabi sebut. Adapun apa yang masalah kerunsingan Nabi tentang umat ni Allah tak jadikan sebagai sifat Nabi. Ini kita kena lihat dalam Al-Quran nanti. Baik. Dia kata apa? Ini menunjukkan bahawa kedahsyatan, kesungguhan runsing Nabi SAW berkenaan urusan umatnya, dan bergantung berkaitnya hati baginda dengan apa yang akan menyelamatkan mereka. Sentiasa cari apakah benda menyelamatkan umatku. Dan juga ini bimbangnya Nabi terhadap mereka, takutkan umat dia semua masuk neraka dan sebagainya. Dan kerana itu Jibril datang menenangkan Nabi SAW, okay? dengan berita gembira berkenaan, nak tenangkan hati Nabi SAW dengan berita berkenaan. Dan ini sama seperti hadis yang lain, dalam hadis Amr bin As yang akan datang selepas ini, tak lama lagi insyaAllah, di mana dalam hadis berkenaan, dalam hadis nombor 202 Sahih Muslim, 202 Sahih Muslim, dan hadis berkenaan daripada Amr bin As. Dia kata apa? Yang dia berkata dalam tu, bahawa sungguhnya Nabi SAW telah membaca kata-kata Ibrahim AS dalam surah Ibrahim ayat 36. Kata-kata Ibrahim AS dalam surah Ibrahim ayat 36, di mana Ibrahim berkata, Allah Ta'ala kata, Ibrahim katanya, Allah Ta'ala quote balik kata-kata Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni, maka sesiapa yang mengikutiku ya Allah, maka dia dari golonganku. Wa man asani, dan siapa-siapa yang mengingkariku ya Allah, menderhaka padaku, fa innaka ghafurur rahim, maka Ibrahim tak kata diorang
bukan golonganku. Ibrahim kata apa? Maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Engkau Maha Pengampun, kalau ampunkan dia terpulang pada engkau ya Allah. Mana maksud dia? Dan kata-kata Ibrahim ni menunjukkan bahawa Ibrahim letakkan siapa bersama dia, bersama dia. Siapa tak bersama dia tu terpulang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan kita, Tuhan Allah Ta'ala. Bukan dia maksudkan untuk kata tak akan selamat, tak. Maksud dia terpulang pada Allah Ta'ala. Keselamatan orang tersebut terpulang pada Allah Ta'ala. Itu dalam surah apa? Surah Ibrahim 36. Dan surah Al-Ma'idah 118. Surah Al-Ma'idah 118, Allah Ta'ala nyatakan tentang kata-kata Isa pula. Isa berkata, Isa 118. Surah Al-Ma'idah. Kata-kata Isa alaihissalam. Isa alaihissalam berkata, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibuhum, kalau engkau azab mereka, fa innahum ibaduk, maka mereka semua hamba-hamba engkau. Terpulang kau nak buat apa? Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau ampunkan mereka ya Allah, maka sungguhnya engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Engkau lebih berhak terpulang pada engkau. Maksudnya ini kata-kata yang disebut oleh Isa alaihissalam. Maka Nabi ketika itu, lepas membaca dua ayat tadi, Nabi pun mengangkat, ni Amr bin As kata, Nabi angkat tangan dia, lalu Nabi apa? Menangis. Dan Nabi kata, Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, umatku umatku. Lepas baca ayat tadi, lepas lihat macam ni Ibrahim punya pelepasan dan Isa punya pelepasan. Tak boleh buat apa. Tapi Muhammad SAW sebelum apa pun jadi, dia terus awal-awal lagi minta kepada Allah Ta'ala. Dia kata, Tuhanku, umatku, umatku. Lalu Jibril turun ketika itu memberitahu Rasulullah SAW bahawa sungguh Allah SWT akan meredai engkau pada umat engkau dan tak akan menyebabkan memburukkan kau daripada umat engkau. Maksudnya engkau akan dapat habuan yang kau redha. Maksudnya kau lihat apa yang kau dapat dari umat engkau, kau akan redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Meaning that kau takkan macam tengok jahannam umat aku. Tak ada. Allah Ta'ala takkan jadikan macam tu, maksud dia. Meaning that Allah Ta'ala akan menjadikan pada engkau, untuk umat kau ni yang pun ni kau redai. Takkan jadikan benda kau yang kau tak suka. Dan ini adalah ini datang daripada sifat tabi'in yang Allah Ta'ala jadi pada Rasulullah SAW, yang mana daripada akhlak mulia baginda, bahawa baginda ni terhadap orang beriman ni terhadap orang beriman baginda ni maha lagi. Terhadap orang beriman baginda ni amat lembut dan juga amat penyayang. Ini sebut dalam surah At-Taubah ayat yang tak ingat. Ini ayat orang baik sebut pengasih. Ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, demi sungguh telah datang seorang rasul di kalangan kamu, dari diri kamu sendiri, yang azizun alaihi ma'anittum, berat kepada baginda ni apa yang kamu tanggung. 182. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, dia amat bimbang, berusaha sungguh-sungguh untuk jaga kamu. Bil mukminin, terhadap orang beriman, dia ni raufur rahim, amat lembut, amat penyayang. Yang Allah Ta'ala beri sifat pada Nabi SAW dalam surat Taubah. Itu sifat asal nak Allah Ta'ala jadi Nabi. Tapi orang Melayu kita pergi ambil jadikan orang pengasih. Tak tahu kenapa. Kan? Ini ayat tu sebenarnya Allah Ta'ala cerita sifat Nabi. Datang kita baca ayat tadi, gunanya kalau baca nanti orang sayang. Tak tahu kenapa. Siapa ngajar tak tahu. Tapi benda salah Mana kita kata konsep kita nak kawal hati orang dengan mana-mana benda, tak boleh. Pasal Allah Ta'ala saja mengawal. Balik konsep tadi, hanya Allah Ta'ala kawal hati manusia, bukan kita. Tidak dengan huruf, tidak dengan lafaz, tidak dengan bunyi, tidak dengan air, tidak dengan hadiah, tidak dengan apa-apa. Kadang orang kita bagi hadiah banyak pun tak sayang kita. Kan macam mak bapak saya bagi macam-macam ada anak. Besar anak tak sayang pun. Kan? Ada mak bapak dia tak bagi satu sen pun anak dia, anak dia sayang sungguh kat dia, pelik juga. Betul? Kan? Tak bagi apa benda pun, tapi anak tu berialah. Mak apa nak apa, abah nak apa kan. Ada macam tu sayang benci tadi Allah Ta'ala berikan. So dia jangan kelam kabut. Nak pergi buat macam ni lah, campak air ni lah, simbah air baldi ke, jangan. Tengok pasal-pasal. Kan? Atau buat nasi tanggas pun jangan buat, haram. Sihir dan sebagainya jangan. Nasi tanggas, nasi yang kangkang tu, benda buruk benar bunyinya. Kan? Okay. Benda tersebut tak ada dalam Islam, tak ni. Anybody buat satu benda untuk jadikan manusia sayang dia, anything. Kan benda tu telah kalau kita kata benda zahir kita bagi hadiah. Macam Nabi kata sebut, tahabu, saling beri hadiahlah, kamu akan berkasih sayang. Itu Nabi sebut. Tapi benda tadi masih lagi dalam konteks aturan Allah Ta'ala. Pasal ada orang kita hadiah pada macam-macam, tak sayang kita pun. Nama kita pun tak kenal. Kali lah. Saya satu benda kena ingat kalau ada kata orang tanya dengan saya nama siapa depan mata saya minta maaf, saya tak hafal nama kan. Siapa orang tu? Entah, ada orang nama sekian. Saya terus tak ingat sangat. Dah ni kan.
apa lama ramai jumpa dia tak ingat, tak teringat nama. Nanti kalau tak teringat nama, jumpa insya-Allah saya ni. Nak kata ni, nak kata apa ingat sungguh-sungguh sampai ni kan, baik tu tidak sangat. Minta maaf Baik. Jadi dia kata, jadi maksud dia memang itu sifat Nabi. Mana hadis ini datang menunjukkan bagaimana Nabi SAW amat berasa kata apa, runsing terhadap umat baginda, sampaikan Jibril terpaksa datang untuk beritahu pada baginda berita gembira. Dan berita gembira itu berbunyi apa? Bahawa sungguhnya sesiapa yang mati daripada umat engkau wahai Muhammad yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala sesuatu, dia akan masuk syurga. Lalu Abu Dhar berkata, maksud dia tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan hukum asal bahawa tak mengambil bersama-sama Allah Ta'ala sebarang sekutu pada ketuhanan, tidak pada penciptaan, tidak pada ibadah, tidak pada doa. Itu extend mana menyekutukan Allah Ta'ala on every aspect. Dalam apa? Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Semua sekali. Jangan kita kata, alah boleh kot. Siapa kita kata macam orang mengaku pergi jumpa tukang telik dan ahli sihir tadi, Nabi dengan terang Nabi kata orang tu syirik. Sedangkan benda tadi kalau nak possibility it happen boleh. Betul tak? Bomoh siam. Pergi jumpa ustaz tak jadi. Jumpa bomoh siam, Allah Ta'ala buka jalan ikut situ. Kan contohnya kan? So apa salahnya? Tak salah. Pasal apa? Pasal di situ syirik. Pasal dia kata ustaz, kalau ustaz tu pun kata macam tu, buat pada kita macam tu juga pun syirik juga. Kalau dia kata saya boleh ubah hati anak awak ke, saya boleh sekian, benda tak boleh. Pasal kita kata kita minta kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala, berubah perubahan, alhamdulillah. Tak berubah pun alhamdulillah. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala lebih mengetahui berkenaan dengan apa patut, apa tak patut. Bila patut berubah, bila tak patut berubah, dia lebih tahu. Faham Ni konteks akidah, dia bukan benda-benda main-main Kalau goyang sikit bab ni, kita akan masalah, tak redha. Mulalah kita, mulalah start. Tak redha, tak puas hati, rasa dizalimi, rasa tak cukup. Last sekali, jumpa bomoh siam. Dua tu jumpa bomoh siam sebab itulah. In the end, last sekali manusia ni lari kepada khurafat dan tahyul sebab dia tak dapat the idea of orang kata apa, satu apa asas akidah tadi. Dia lompat ke mana suka hati dia. Sebab apa? Dia rasakan macam benda tu mesti dapat jawapan, tak semesti melalui Rasulullah. Habis. Tapi lah macam manusia yang buat kadang-kadang mengamalkan amalan kan. Kita kata benda macam ni, kita kena faham. Jadi kata apa? Maksud dia akan tapi dia kata dia ni walaupun ikut asasnya kita kata lafaz dia tak mengikuti Allah Ta'ala macam tu, tapi iman yang dia maksudkan situ yang maksudkan adalah secara urufnya iman yang syar'i. Kerana apa? Kerana kalau kita perhatikan balik kan, bila orang tu kata tak mengikuti Allah Ta'ala suatu benda, tapi kena faham juga kalau dia kata orang tu mengesakan Allah Ta'ala tapi tak beriman dengan Muhammad SAW, iman dia tertolak juga. So actually balik pada iman syar'i, mana tak syirik ke Allah Ta'ala, tapi mesti balik pada kaedah syarak, bukannya kaedah bahasa. Kalau ikut kaedah bahasa, betul tak menyekutukan Allah Ta'ala kan. Manusia kan ada kita tengok macam orang agnostik kan, yang kita tahu macam apa tak percaya apa benda-benda gaib pelik-pelik ni kan. Dia kadang-kadang percaya Tuhan satu, Tuhan sekian sebagainya, tak boleh ada dua. Berdasarkan fizik, kimia, biologi, tak boleh ada Tuhan dua, dia kata. Ini konsep yang kita kata difahami oleh semua ahli sains. Mana pasal peraturan yang ada di alam ini menunjukkan bahawa pencipta dia satu, tak boleh dua. Mana aturan fizik, kimia, biologi tu digabungkan semua sekali dari segi masalah hukum alam ni, tak boleh ada dua. Ingat tak saya cerita apa? Perut kita nak berfungsi perlu kepada apa? Langit tu. Ingat tak? Ini semua mesti ada yang tak pernah datang. Lepas tu datang kelas ni betul macam bila pula ustaz dia sebut. Okey. Ni kasih sebut dulu. Saya kata apa? Perut kita ada perut, Anda ada perut, anda nak makan kan, perut anda ada rembesan kimia, ada gas hidroklorik, ada apa, ada cecair empedu dan sebagainya untuk hadamkan makanan. Anda ada hadamkan makanan dalam perut anda. Kalau anda tak ada intestine, tak ada usus kecil tempat untuk menyerap makanan masuk dalam badan, anda tak guna makan. Worthless. Makan tu dulu sedap kat tekak, tapi badan kurus geding. Jadi makan pasal kurus juga, tak tahulah kan. Makanan tu masuk keluar hilang, tak ada zat. Pasal zat tak dapat dipindahkan ke dalam apa? Bukan akak. Tak dapat dipindahkan kepada apa? Kepada darah. Okay. So what's meaning that if you have the apa yang kata perut dan sebagainya, sistem penghadaman, tapi tak ada intestine, tak guna. Okay. Ada intestine tu ada, tapi tak ada darah. Pasal darah yang bekerja alihkan, ada intestine tapi apa? Letak kat situ je. Semua protein, karbohidrat semua lepak kat perut je. Masalah juga yang nak makan kat sini. Macam mana? Ni nak makan macam mana? Ni jadi kedut-kedut ni. Kan? Yang ni nak makan kat mana? Yang ni nak makan kat mana? Yang ni nak makan kat mana? Rambut kita tumbuh nak makan kat mana? So kena hantar. Siapa hantar? Tak ada darah, tak guna. So ada perut,
Mana macam ni? Hidup, tak ada perut, tak guna. Ada perut, tak ada darah, tak guna. Okay, worthless. Okay, darah pula, nak berfungsi, nak bergerak, perlu pada jantung. Jantung kena pump. Kalau jantung duduk diam, mungkin tak pump, masalah juga. Okay, sekarang ni. Jantung nak pump pula, perlu pada apa? Paru-paru. Tak percaya tutup hidung. Tutup hidung tak percaya. Tengok 3 minit tengok apa jadi. Berhenti jantung. Okay, baik. Maksud dia kita paru kita tak guna. Ada kalau tak ada oksigen. Ada paru tapi oksigen tak ada. Worthless, tak guna. So oksigen ada. Oksigen ada tapi tak cukup. Tak guna juga. So kena ada pokok untuk sentiasa menikan oksigen balik. Kan? Bahkan dalam antara yang paling banyak dihasilkan oleh pokok ni, oksigen adalah ketika mana proses fotosintesis. Dia diasingkan daripada air kan? Diasingkan keluar oksigen tu oleh karbon dioksida. Karbon dioksida. Mana satu karbon dioksigen tu? Karbon dioksida. Okey. Dia asingkan tu, ketika tu dia buang. Dia ambil karbon tadi, campurkan dengan air, jadi gula. Oksigen yang bersama karbon dioksida tu dia buang. Itu bahan buangan dia. So, jadi benda tu keluar. So kita ada pokok. Okey. Pokok pula tak guna kalau tak ada. Tak boleh nak berfungsi betul. Hasilkan oksigen kalau tak ada matahari. Matahari kita pula untuk berfungsi dengan betul perlukan umur dan jarak dan tepat dalam sistem solar kita. Sistem solar kita pula bergantung pada apa? Pada sistem galaksi kita. Galaksi kita bergantung galaksi lain. Satu benda rosak kat atas tu akan beri kesan pada efek pada galaksi kita. Galaksi kita rosak, jarak kita dengan matahari goyang. Goyang jarak kita dengan matahari, cahaya matahari sampai ke bumi mungkin tak betul dia punya radiasi. Radiasi tak betul, pokok tak boleh hasilkan fotosintesis. Tak boleh fotosintesis, tak boleh hasilkan oksigen. Oksigen tak boleh hasil, paru-paru kita tak guna ada. Tak guna, worthless. Kan paru-paru ada, tapi oksigen tak ada, tak guna. Paru-paru ada kan, bila paru-paru tak boleh ni oksigen, jantung tak boleh pump. Jantung tak pump, darah ada, darah tak guna. Darah tak guna. Nak untuk berfungsi perut kita saja perlu pada ni. Sistem sampai ke atas. Meaning that the one, God is one. Tak boleh Tuhan lain. Pasal nanti kan cukai nak bayar tol kita. Faham? Masuk highway Guthrie, masuk pergi Pelas. Kena bayar tak? Kena bayar kan? Orang daripada Guthrie Pelas, NKVE lompat sini, kena bayar. So everybody pasal owner lain-lain. So ni sekarang nak pakai semua benda ni, satu Tuhan saja. Tak boleh ada dua. Itu bau bab apa? Makan, penglihatan lagi. Pendengaran anda lagi. Pasal kita dengar ni pakai udara. Dalam vacuum tak boleh sekian. Pressure udara kita kena betul. Ni faham tak? Ni konsep yang besar. So anybody belajar fizik, kimia, biologi, dia mesti dapat jumpa bahawa Tuhan satu. Tapi problem dia sekarang ni, masalah dia adalah kalau orang tu dia esakan Allah Ta'ala, tapi Muhammad tetap percaya, iman dia macam mana? Tak ada. Even though dia kata mati tak menyekutukan Allah Ta'ala, yes, tapi still apa? Iman dia tak betul. Pasal iman yang dimaksudkan di sini dikendaki adalah iman ikut syarak. Okay, kita nampak tak bermanfaat iman dia kepada Allah Ta'ala. Okay, dan tidak tauhid dia pun, dia esakan Allah Ta'ala. Dia tak ada sembah selain Allah Ta'ala. Berhala tak disembah. Tak disembah berhala. Dia tak sembah berhala dan sebagainya. Dia termasuk di kalangan orang kafir. Ijma' pasti. Tak ada siapa yang kata tidak. Nampak? So konsep ini menunjukkan bahawa bila sebut dalam hadis tadi, dia kata bila barang siapa yang mati di kalangan umatmu yang tak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, tapi mesti konsep dia masih lagi dalam tajuk iman. Bukan maksud dia tak menyekutukan Allah Ta'ala aja terus macam selamat. Contoh macam zaman kita sekarang ni, bila banyak orang tak menyekutukan Allah Ta'ala tapi dia tak ikut sunnah Nabi, tak boleh juga. Pasal kita sebenarnya dalam Islam ni ada dua syahadah. Syahadah kita satu, la ilaha illallah. As long as kita tak sembah selain Allah Ta'ala, tak harap selain Allah Ta'ala, tak takut selain Allah Ta'ala, tak bergantung pada selain Allah Ta'ala, anda telah tegakkan la ilaha illallah itu. Itu tegak dah. Tapi kita ada satu lagi. Apa? Muhammadur Rasulullah Muhammad SAW. Di sini tak zahirkan belah mana. Bab ni yang kelakabut. Ada yang lompat pergi terjun masuk gaung pun ada yang tanam diri dalam telaga, tanam diri dalam kubur pun ada. Tak sampai kepada kedudukan. Sedangkan Muhammad SAW pun jalan dari mana? Bila orang tak ikut jalan Muhammad, dia salah. Pasal ini utusan Allah Ta'ala. Mana tunjukkan, jadikan bahawa kita sayang Nabi pun ikut cara apa? Cara Nabi tunjukkan. Macam Nabi tak suka orang bangun, dia datang. Datang kita buat maulid, kita bangun. Sebab apa? Nabi datang. Salah lagi. Dah lah buat benda salah. Buat pula adegan yang salah. Lagi salah. Dua kali ganda salah. Mana benda tu confirm, memang jelas. Nabi tak benarkan para sahabat bangun ketika Nabi hadir. Nabi hadir kan, Nabi kata duduk. Duduk mereka tu adalah arahan Nabi SAW. Datang kita, apa salahnya langgar sunnah asalkan beradab dengan Nabi. La ilaha illallah. Ini konsep dia. So jadi kena jaga bab ni. Kita ada dua. Pasal kita nak dekat diri pada Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala sebagainya,
tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh cara lain. Ini betul kita kata cinta Rasulullah. Belajar hadis baginda, belajar ayat Quran, penjelasan baginda berkenaan Al-Quran, belajar tentang hukum hakam yang Nabi tunjuk pada umat Islam, dengan para sahabat. Di situ tunjuk sayangnya kita pentingkan kehidupan kita berasas pada apa baginda bawa. Bahawa betul kita idolakan baginda sallam. Jadikan baginda sebagai panduan segala aspek. Ni bab berkenaan dengan masalah apa? Masalah selawat, ikut nak sayang Nabi. Lepas tu kat rumah kan, tengok cerita bukan-bukan. Belah mana duduknya sayang Nabi je. Kan? Ni konsep yang kena tengok betul. Ni tajuk sebenar. Yang salah faham Jadi kita kata maksud dia walaupun benda berkenaan, kita kata hadis tadi jelas kata tak sekutukan Allah Ta'ala, tapi dalam konteks iman. Bukan konteks tak sekutu Allah Ta'ala terus boleh selamat. Tak sekutu Allah Ta'ala, tengok pula masalah apa? Muhammad tu percaya tak? Kalau tak percaya Muhammad, tak guna. Pasal apa? Pasal iman dalam Islam ni mesti ada dua sekali. Faham? Okay. Dan bila Abu Dzar Al-Ghifari berkata, kultu tu Abu Dzar berkata. Dia kata apa? Wa in zana wa in sarak, sekalipun dia curi, sekalipun dia berzina, sekalipun curi. Dia tanya Rasulullah. Jibril bagi tahu pada engkau benda ya Rasulullah. Takkanlah sekalipun orang tu berzina, sekalipun dia mencuri, dia masuk syurga juga. Maka Nabi kata wa in zana wa in sarak, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi dan dia kata itu dia ulang, dan bahkan dalam satu riwayat yang belakang tu dia kata qalaha thalatha, mana Nabi sebut wa in zana wa in sarak, lepas tu Abu Dzar kata sekali lagi wa in zana wa in sarak. Nabi berkata wa in zana wa in sarak. Lepas tu dia kata lagi wa in zana wa in sarak. Nabi kata wa in zana wa in sarak. Mana dia ulang, Nabi jawab, dia ulang sekali lagi. Macam dia nak confirmation, dia tak puas hati. Dan kata apa, dan akhir sekali Nabi kata ala raghmi anfi Abi Dzar, walaupun berdebu walaupun berdebu hidung Abu Dzar. Actually raghima anfuhu, raghima atau rima, lafaz tu actually lafaz yang maksud dia mana dilekatkan hidung tu dengan debu. Macam kita bila kita geram macam apa sah? Kita apa sah gitu hindu kan, kita mana kita benamkan muka ke tanah kerana geram. Apa hal lepas juga. Macam tu kan. Jadi walaupun kita tak puas hati dengan satu benda, kita geram-geram. Biasanya orang geram kan dia macam gitu kan. Geramnya dia tunduk bawah, jadi berdebu muka dia dengan debu yang itu asal lah. Yang biasanya zaman sekarang ni dah duduk kapet, nak debu kat mana? Guling-guling tak debu, tak nampak pun. Tapi zaman dahulu biasanya debu tu dia ni lah kat tanah tu tunjukkan geramnya dia kat terhadap orang tu terlepas. Macam kan dia tak apa lepas. Dia tak puas hati. Tak puas hati. Tengok hidung lah. Hidung dia lah. Okey, mana dia kata walaupun hidung Abu Dzar berdebu pun, walaupun Abu Dzar rasa rugi sekalipun, dia tetap masuk syurga. Wa in zana wa in sarak. Wa in zana wa in sarak. Sekalipun Abu Dzar tak suka. Sekalipun Abu Dzar tak redha. Sekalipun Abu Dzar tak redha, sekalipun Abu Dzar tak puas hati, sekalipun Abu Dzar tak rasa geram lagi pun, dia tak akan masuk syurga. Nabi kata. Okey? Maksud dia kata sekalipun dia Allah Taala tundukkan dia, maksudnya takkan boleh dia. Mana Nabi SAW kata benda ni, okey. Sebenarnya Nabi tujukan kata-kata berkenaan kepada Abu Dzar dengan kalimah yang terakhir tu, sekalipun berdebu hidung Abu Dzar, atau sekalipun Abu Dzar tak puas, walaupun Abu Dzar tak puas hati pun, okey. Kerana apa? Kerana apa yang Abu Dzar faham daripada rasa jauhnya untuk masuknya seorang yang berzina dan mencuri ke dalam syurga. Abu Dzar rasa tak akan masuk dah. Dia rasa macam tu. Dan Abu Dzar pula faham benda berkenaan bukanlah sebab sesuka hati dia, tapi kerana hadis yang lain ni kita belajar sebelum ni. Yang Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina, seorang yang berzina ketika dia berzina dia beriman. Dia faham dari situ, maksud dia tak ada iman. Jadi bila Nabi kata kat sini, Jibril kata wa in zana wa in sarak, sekalipun dia berzina sekalipun mencuri. Mana Jibril kata akan masuk syurga umat Muhammad ini kalau tak menyekutukan Allah Ta'ala, dia pasti masuk syurga. Maksud tu Abu Dzar tak puas hati lah. Jadi hari tu kata orang yang sekian macam dalam kelas lah, ustaz cakap macam ni, dilawan ustaz guna kata-kata lain. Tapi ustaz Kaliman kata pun ada juga. Okay, tapi jadi Abu Dzar dia ambil kata-kata Nabi sendiri. Dia faham daripada kata-kata sebelum ni. Maksud dia orang tu berzina, takkan berzina, seorang yang berzina ketika berzina dia beriman. Itu Nabi sabda. Kita dah bincangkan dulu. Jadi makna dia di situ yang dipahami oleh Abu Dzar. Jadi kita kata atau pada maknanya, maka Nabi menjawab balik kekeliruan yang berlaku pada dia, dan Nabi betulkan balik. Nabi ingkari apa yang difaham. Dan hadis ni adalah nas menolak pada sesiapa yang mengkafirkan sesiapa orang lain dengan dosa-dosa besar. Ini dosa besar,
Kalau tanpa takwil dan sebagainya, orang tu buat dosa besar, kita tak boleh nak kafirkan dia. Pasal apa? Pasal dia nak keluar kufur tadi kena dia isytihar. Kita nak hukum dia masa datang macam Imam Syafi'i rahimahullah. Dia hukum bunuh sesiapa, dia keluarkan fatwa hukum bunuh bagi siapa yang tak solat. Tetapi dengan zahir orang suka tak solat, kita cari. Bukan kita cari, tak solat, aku tengok dalam kamera kau tak solat. Tak ada, bukan macam tu. Kita dalam Islam tak tajassus. In Islam we don't have, orang kata apa, spying. Tak boleh, haram. So jadi orang tu isytihar. Dia kata aku tak nak semayang, perlu apa aku? Lama aku semayang dah, tak ada siapa, tak dapat benda pun. Dia sebut macam tu kan. Maka mahkamah panggil. Panggil dia. So bertaubat, so sekian, tak nak bunuh. Pasal perbuatan dia, nanti kalau dia seorang, nanti dia akan merebak. Macam kes bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia hukum bunuh ke atas orang-orang yang tak nak bayar zakat. Pasal benda tu akan merebak. Dia akan merebak menjadi penyakit. So kalau dia kata orang tu buat seorang, tak buat kan, tak buat arahan Allah Ta'ala, seorang-seorang tak ada siapa tahu, kita tak disuruh cari. You don't be asked untuk cek dia semayang ke tidak, tak. Mak bapak kena lah suruh. Mak bapak kena suruh. Pasal ini hadis Nabi kata as-salah wa ma malakat aymanukum, jaga solat dan jaga solat siapa di bawah tanggungan kamu. So actually itu kena. Tapi dalam konsep kenegaraan, jiran anda tak semayang, jangan persoalkan. Yang macam apa soal tak semayang bla 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 gitu sebagainya, bukan kerja awak. Kalau kecuali kerajaan tugaskan anda supaya suruh orang semayang kat perumahan tadi, baru jadi kes. Dipanggil apa? Dipanggil tindakan tadi. Yang baru jadi kes, tajuk. Yang macam kita kat Mekah kan, bila kita tengok orang tengah makan, solat tu kan, orang tu dilantik oleh kerajaan dia. Bukan macam suka hati kita pegang kayu macam aku geram hari ni tak pukul orang. Kan tak boleh. Islam tak boleh, haram haram. Anda bergerak atas nama rasmi kerajaan nanti, silakan. Tapi kalau anda kata bukan dilantik rasmi oleh kerajaan, maka anda tegur saja, orang tak dengar cakap, tinggalkan. Tegur je, semayang, tak semayang ke? Tinggalkan. Macam pergi lintas tepi jalan kan, nampak main bola, berhenti tepi jalan, pin, oi, solat. Jalan lah. Tak ada macam, belah lah kau, kita pun keluar parang. Itu kan, dari Islam tak ajar itu. Tak ada bawa parang pergi padang bola, budak-budak main bola tu kita ambil parang kejar, tak ada. Islam tak ajar itu. Tapi kerajaan boleh letakkan satu tugas bidang, satu jawatan khas, kerja dia menyuruh orang semayang sebenarnya, boleh, tak ada masalah. Faham Atas nama kerajaan, atas nama orang awam dan sebagainya, anda jangan bergerak macam tu. Jadi Nabi hadis ini jawapan atau menolak kepada pengkafiran sesiapa yang melakukan dosa-dosa besar. Sebenarnya telah lalu kita bincangkan dalam hadis sebelum ni. Dan keluarnya Abu Dzar Al-Ghifari pada waktu tersebut, dengan dia keluar daripada jumpa Nabi, dia kata apa? Wa in raghima anfa Abu Dzar, sekalipun berdebu hidung Abu Dzar. Mengapa? Dia nak peringatkan diri dia berkenaan dengan perasaan tadi. Mana perasaan dia silap tu, dia kena ni. Jadi akui dia silap, dan mana dia ikut kebenaran Nabi, beritahu. Kalau Nabi kata ya lah, even though kau tak suka pun, wahai Abu Dzar, walaupun kau tak suka pun, Nabi dah kata ya. Tu meaning that dia cakap macam tu pada diri dia. Bila dia keluar daripada jumpa Nabi tu, bukan maksud tak puas hati dengan Nabi, tapi maksud dia walaupun Abu Dzar tak suka pun, benda tetap jadi. Maksud dia, faham? So konsep dia dalam tajuk ni, mana orang yang melakukan dosa besar ataupun melakukan apa-apa benda maksiat, kita jangan keluarkan daripada iman. Faham? Itu perlu kepada pengiktirafan dia, isytihar dia sendiri. Atas panggilan mahkamah, panggil dia, tanya dia kenapa dia cakap ini. Maksudnya ustazah yang kata halal untuk orang tu berzina, untuk berlacur diri bagi menanggung cari makan dan sebagainya. Kena panggil dia, kenapa cakap macam tu. Kalau dia kata saya sebenarnya rasa, tak rasa, hadis Nabi kata macam ni, cakap balik pada dia. Kalau Allah Ta'ala kata macam ni, lepas tu dia kata ni tak, kali kalau Imam Syafi'i panggil, bunuh je. Ikut Imam Syafi'i lah. Lepas kalau orang tak dengar cakap kan, lepas kali diterangkan dan sebagainya, maka dia hukum bunuh atas dasar supaya tak merebak kerusakan dalam masyarakat. Saddu zara'i, sekat. Kalau tidak, nanti dia akan merebak. Ini penyakit, ini ikut ni last sekali. Semua tinggalkan apa? Tanggungjawab Islam. Faham? Jelas? Ada soalan? Tak ada, kita berhenti kat sini insyaAllah. Yang kita akan sambung kemudian. Bab ke-32, bab memadai dengan zahir Islam dan tidak dibelah dada seseorang, dibongkar dada seseorang berkenaan apa dalam hati tu. Tak disuruh kita bongkar apa yang dalam hati. Memadai dengan Islam seorang tu daripada zahirnya. Okay, kita bincang kemudian insyaAllah. Okay, wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.